Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 19 Ogos 2022 bersama dengan saya Nusha Mama Amin. Peguam Najib Razak memberitahu Mahkamah Persekutuan bahawa mereka tidak akan membuat sebarang perhujahan dalam rayuan kes SRC minggu depan. Hisham Tehpot memaklumkan perkara itu kepada panel hakim selepas Timbalan Pendakwa Raya V. Sitambaram selesai membuat perhujahan lisan. Bagaimanapun Ketua Hakim Negara Tengku Maimun Tuan Mat berkata, Mahkamah akan tetap memberi peluang kepadanya untuk menyediakan perhujahan lisan. Tengku Maimun berkata, Hisham ada masa sehingga Isnin depan untuk membuat persediaan. We are asked to come back on Tuesday for the defence. I explained to the court, I told the court just now that as far as we're concerned, I'm not making any submissions. The position will be the same on Tuesday. I'll inform their leaderships and lordships that we are not making any submissions whatsoever. Permohonan Hisham untuk menangguhkan pendengaran rayuan kes SRC pada Selasa dan Rabu minggu depan turut ditolak. Hisham mengatakan dia mempunyai urusan mahkamah yang lain pada hari tersebut dan hanya boleh hadir pada Khamis depan. Tengku Maimun bagaimanapun mengingatkan Hisham bahawa dia masih lagi bertindak sebagai peguam kepada Najib bagi kes tersebut. Baik, terdahulu Hisham memberitahu mahkamah bahawa Najib telah menggugurkan peguam daripada firma Zaid Ibrahim Suflan TH Liu and Partners. Bagaimanapun Hisham kekal sebagai peguam bekas Perdana Menteri itu dalam rayuan akhir kes SRC International. Ketua Hakim Negara Tengku Maimun Tuan Mat kemudian mengarahkan prosiding rayuan kes rasuah SRC bernilai RM42 juta itu yang masuk hari keempat untuk diteruskan. Timbalan Pendakwa Raya V. Sitambaram pagi ini meneruskan penghujahan lisannya. Semalam panel 5 hakim Mahkamah Persekutuan sebulat suara menolak permohonan Hisham untuk menarik diri daripada mewakili Najib dalam rayuan akhir kes rasuah SRC. Hisham membuat permohonan itu selepas rayuannya untuk diberikan masa yang wajar bagi melakukan persiapan sebelum mengemukakan hujahan turut ditolak mahkamah. Tengku Maimun semalam memutuskan mahkamah ada kuasa budi bicara untuk membenar atau menolak permohonan tersebut demi melindungi hak tertuduh. Baik, kita ke perkembangan berikutnya. Pengerusi Biro Media Sosial DAP Shahrizan Johan menyifatkan kempen internet yang menyerang Ketua Hakim Negara Tengku Maimun Tuan Mat sebagai terdesak. Shahrizan turut berkongsi hantaran berkaitan ancaman itu serta yang mengaitkan keputusan Tengku Maimun dengan suaminya. Kecaman itu timbul ketika Tengku Maimun sedang mengetuai panel 5 hakim dalam kes rayuan akhir Najib Razak. Semalam, Ketua Polis Daerah Ceras, Zam Halim Jamaluddin mengesahkan pihaknya telah menerima laporan terhadap Tengku Maimun yang dibuat oleh bekas Naib Presiden Parti Putra Hamidah Osman. Dalam satu hantaran di Facebooknya, Hamidah memaklumkan laporan itu dibuat berikutan satu hantaran tular yang berbau politik dan prejudis terhadap Najib oleh pemilik akaun bernama Zamani Ibrahim dipercayai suami kepada Tengku Maimun. Tulisan Zamani itu turut dikongsi oleh anak perempuan Najib Noriana Najwa dan mengaitkannya dengan keputusan mahkamah yang tidak menyebelahi ayahnya. Selain DAP, serangan terhadap integriti Tengku Maimun turut dikecam pemimpin muda. Menulis di Twitter, pengasas muda Lim Wei Jiat berkata, suami Tengku Maimun bukan ahli mana-mana parti politik dan berhak memberikan pandangan mengenai bekas Perdana Menteri itu. Dr. Mahathir Mohamad memfahamkan saman fitnah terhadap Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi kerana mempersoalkan keturunan bekas Perdana Menteri itu pada 2017. Ahli Parlimen Langkawi itu memfahamkan saman tersebut menerusi Tetuan Haidir dan Co. di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 20 Julai. Berdasarkan penyataan tuntutannya, Mahathir berkata Zahid telah menyebut dirinya sebagai berketurunan India dan mempergunakan orang Melayu selama 22 tahun pentadbirannya. Zahid yang merupakan Menteri Dalam Negeri ketika itu menunjukkan salinan kad pengenalan Mahathir yang memaparkan namanya sebagai Mahathir, anak lelaki Iskandar Kuti. Presiden UMNO itu berbuat demikian ketika berucap merasmikan Majlis Penutup Mesyuarat Bahagian UMNO Kelana Jaya pada Julai 2017.
Mahathir mendakwa Zahid turut sekali lagi membuat kenyataan yang sama pada Julai tahun lalu. Dakwa Mahathir, Zahid berniat jahat dengan mengeluarkan kenyataan fitnah dan mendedahkannya kepada rasa tidak puas hati dan dibenci oleh masyarakat. Selain itu, bekas Perdana Menteri itu berkata, kenyataan Zahid itu juga seperti memperkecilkan rakyat Malaysia yang berketurunan atau berbangsa India Muslim. Berita seterusnya. UMNO negeri tiada kuasa untuk menentukan kerjasama dengan PAS mahupun Bersatu, kata Setiausaha Agungnya Ahmad Mazlan. Katanya UMNO tidak memberi sebarang autonomi kepada kepimpinan negeri dan bahagian selaras dengan ketetapan Perhimpunan Agung UMNO 2021 pada Mac lalu. Bercakap kepada utusan Malaysia, Ahmad berkata ketetapan itu turut merangkumi Selangor yang sebelum ini meminta kuasa autonomi diberikan sebagai usaha menewaskan PH pada PRU ke-15. Terdahulu UMNO Selangor dilaporkan berharap pimpinan tertinggi parti itu memberi autonomi untuk meneruskan kerjasama dengan PAS menerusi Muafakat Nasional. Pengerusi UMNO Selangor Noh Omar berkata, ini kerana kerjasama di antara UMNO dan PAS di negeri itu lebih berkesan. Dalam pada itu, Ahmad berkata, dia yakin UMNO mampu menang di beberapa negeri termasuk Selangor dengan menjadikan kemenangan di Melaka dan Johor sebagai petunjuk rakyat telah kembali menerima BN. Tambahnya, UMNO akan bergerak secara solo dan tidak ada kerjasama melalui Muafakat Nasional seperti yang ditetapkan sebelum ini. Gesaan Perdana Menteri agar penjawat awam mempertahankan kerajaan daripada fitnah akan menyebabkan mereka digunakan sebagai alat propaganda BN. Pemuda Pakatan Harapan berkata tindakan Ismail Sabri Yaakob itu boleh membawa kepada penyalahgunaan kuasa. Dalam satu kenyataan, pemuda PH berkata sebarang percubaan untuk menggunakan penjawat awam bagi mempertahankan kerajaan mesti ditolak sekeras-kerasnya. Tambahnya, penjawat awam harus berpegang kepada prinsip berkecuali dalam memastikan penyampaian khidmat kerajaan tidak terjejas walaupun terdapat sebarang perubahan pentadbiran. Kenyataan itu ditandatangani oleh Ketua Pemuda PH dan DAP, Kelvin Yee, Ketua Pemuda PKR Adam Adli, Ketua Pemuda Amanah Hasbi Muda dan Ketua Pemuda UBKO Felix Joseph Saang. Semasa pertemuan dengan kaki tangan Jabatan Perdana Menteri pada Selasa lalu, Ismail berkata penjawat awam wajar mempertahankan kerajaan keluarga Malaysia daripada pelbagai fitnah, kononnya pentadbiran itu gagal. Sementara itu, mengulas dakwaan bahawa PDRM dikaitkan dengan ladang trol di internet untuk meningkatkan sokongan kepada kerajaan, pemuda PH berkata langkah Ismail ini hanya akan menguatkan dakwaan itu. Mereka juga menggesa SKMM menyiasat dakwaan itu sekiranya benar terdapat penjawat awam, khususnya anggota PDRM yang melakukan tugas-tugas politik. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Baik, sekian sahaja daripada saya, Nusha Mama Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan selamat berhujung minggu.